Kek TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan slot menengah rendah bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu G kita. Cikgu, saya nak tahulah mengenai konsep kejiranan ni, Cikgu G. Okey, sebelum saya masuk lebih lanjut lagi, saya akan terangkan apakah konsep kejiranan ni. Okey. Sebelum kita tahu sesuatu tu mesti kita nak tahu kan konsep dia, maksud dia kan. Jadi apa kejiranan ni? Betul. Okey, untuk makluman murid-murid di rumah juga dan begitu Akmal, okey, jiran ni sebenarnya ialah orang yang tinggal bersebelahan. Betul. Bersebelahan atau berhampiran dengan rumah kita. Okey. Bukan berjabat dia di rumah. Rumah kita, iaitu rumah yang kita selesa duduk balik kerja, kita akan duduk di rumah, betul? Jadi jiran ni mungkin terdiri daripada pelbagai peringkat umur. Betul. Okey, satu peringkat umur, satu lagi mungkin taraf hidup adalah berbeza-beza. Okey, kita nampak juga jiran ni mungkin terdiri daripada berlainan agama. Bangsa juga bahasa, kan? budaya dan bangsa. Okey, itu adalah maksudnya jiran. Okey, dah faham ya apa itu maksud jiran? Faham, Okey, cikgu. ingat ya, orang yang berhampiran ataupun tinggal bersebelah dengan rumah kita. Okey, saya teruskan lagi berkaitan dengan bagaimana sikap jiran. Tadi murid-murid, Perjit dan Tivia dia dah kongsikan berkaitan dengan sikap jiran mereka. Ada yang dan positif, saya, ada yang negatif kan? Positif dan negatif. Dan saya pun dah kongsikan pengalaman saya yang positif lah, yang nampak yang menggembirakan, maka itu positif kan. Jadi kat sini kita ada dua kemarin kita ada dua ciri-ciri yang bersikap positif dan bersikap negatif. Okey, macam mana ciri-ciri jiran kita yang bersikap positif? Okey, yang pertama ialah menghormati. Okey, bagaimana menghormati? Okey, maksud menghormati ialah kita sebagai seorang jiran. Kita tidak melihat jiran saja sebagai jiran, kita sendiri pun jiran kepada jiran kita, betul? Jadi kita akan nampak kita perlu menghormati jiran kita. Jadi jiran pun secara automatik dia akan hormat kita. Okey, lagi-lagi kalau jiran kita itu adalah berlainan agama. Bila berlainan agama, maka kita faham situasinya dengan amalan keagamaannya, macam mana kita nak menghormati amalan keagamaan mereka. Okey. Dan yang kedua adalah membantu dan bekerjasama. Akmal, kawasan kejiranan kita, contoh kawasan perumahan kita, mesti ramai jiran, betul? Jadi mesti kita nak suasana yang sangat cantik, bersih, harmoni. Jadi kita perlu ada ciri-ciri membantu dan bekerjasama. Membantu dalam aspek apa? Mungkin kalau bila tiba je musim perayaan, cikgu. Ya, mungkin perayaan. Apa yang kita boleh bantu? Datang ke rumah mereka untuk makan. Itu salah satunya kalau dijemput, Akmal. Ya, betul, kalau cikgu. kita tak dijemput, kita tak boleh datang, Akmal. Itu adalah konsep jiran tadilah. Kalau kita tak dijemput, janganlah kita datang. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada jiran yang bersikap negatif. Okey, kalau tengok pada sikap negatif ni, saya akan pergi kepada dua, iaitu mementingkan diri sendiri, dan yang kedua adalah buruk sangka. Okey, jadi untuk ciri-ciri yang mementingkan diri sendiri dan buruk sangka ni, ini adalah satu sikap ataupun ciri yang sebenarnya tidak boleh ada dalam diri kita sebagai jiran. Okey, supaya jiran itu pun tidak memberi anggapan yang buruk kepada kita. Betul kan? Betul. Okey, cikgu akan bagi satu contoh. Okey, setiap ciri ini cikgu akan bagi contoh untuk meningkatkan kefahaman murid-murid yang berada di rumah. Okey, tengok contoh yang pertama. Okey, tengok contoh ini adalah sambutan perayaan Tahun Baru Cina. Wah, bestnya. Bila kita tengok sambutan Tahun Baru Cina, kita akan ada singa. Bukan singa. Lion dance. Tarian singa. Okey. Jadi diorang akan main mercun dengan suasana yang meriah, dengan pakaian yang berwarna merah, dengan ceria. Betul kan? Betul, cikgu. Inilah suasana dia. Okey, jadi kita sebagai jiran, apa tindakan kita untuk menunjukkan kita ni jiran yang positif? Okey, ada tak yang sesiapa nak jawab? Ada sesiapa nak jawab? Saya, cikgu. Okey, silakan Tatiani. Sebagai jiran rakyat Malaysia, kita mempunyai peranan-peranan yang penting. Antaranya ialah menghormati amalan keagamaan antara satu sama lain. Tambahan pula, sebagai jiran yang positif, kita juga bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung untuk membantu
menjayakan majlis tersebut dengan menjaga lalu lintas kawasan perubahan. Akhir kata, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah mewujudkan keadaan yang lebih amat dan tentera dan juga saling membantu antara satu sama lain. Apa kata, ringan berat dikabikul ringan sama dijinjing. Itu dia. Betul Tasha ini. Kita tepuklah sikit untuk kawan awak. Kita bagi tepukan sikit untuk Tasha ni. Okey, itu sambutan perayaan. Kita perlu menghormati amalan keagamaan satu sama lain. Kenapa ya? Kenapa bagaimana kita nak mewujudkan menghormati, mungkin kita boleh menjayakan majlis. Macam saya sebut tadi, bila jiran kita yang berbangsa Cina mengadakan rumah terbuka, kita boleh datang. Datang, mungkin kita boleh bawa buah tangan. Buah tangan untuk mereka. Seperti Tai Chi ni bagi tahu tadi. Membawa buah tangan. Ini adalah salah satu untuk mewujudkan masyarakat yang berbilang kaum lebih harmoni. Okey, kita terus kepada contoh yang kedua. Okey. Contoh yang kedua adalah aktiviti gotong royong. Ini biasa kita buat di taman. Betul? Di kawasan kampung, di kawasan kejiranan kita. Okey. Biasanya bila gotong royong adalah aktiviti mengutip sampah, menanam pokok, betul kan? Betul. Jadi apa kita sebagai jiran, apakah tindakan kita semasa aktiviti gotong royong tu nak menunjukkan yang kita ni adalah jiran yang positif? Okey, siapa nak jawab? Siapa nak jawab tu? Saya cikgu. Okey. Ciling. Leng Loy, silakan. Ciri-ciri jiran yang bersikap positif telah membantu dan memberikan kerjasama semasa melaksanakan aktiviti gotong royong. Dengan membantu orang yang lebih tua seperti mengangkat barang berat dan sebagainya. Dengan itu, ini dapat mewujudkan semangat kerjasama. Ya, betul ya. Ini bila ada gotong royong, ini kita ada satu sifat ataupun ciri membantu dan bekerjasama dalam melaksanakan aktiviti gotong royong tu. Bagaimana kita nak membantu tu? Kita kena sertailah gotong royong tersebut. Jangan tengok je. Kita tak boleh tengok saja kan. Kita sertai sama-sama meringankan beban mereka. Contoh warga tua yang tak mampu nak membuat kerja lebih, jadi kita sebagai yang muda mungkin bantu mereka. Jadi dapatlah mewujudkan semangat kekitaan, Akmal. Betul itu kan? yang kita nak sebenarnya cikgu kan? Ya. Okey. Kita pergi ciri jiran yang negatif. Ini Okey, mungkin ciri jiran yang negatif. Peljit nak jawab ni. Okey, ini adalah pembakaran terbuka. Yang murid-murid di rumah kena faham, pembakaran di kawasan perumahan tidak boleh ya, Kemal? Betul, memang dilarang sama sekali. Memang tak boleh. Kerana apa? Dia mengganggu kita punya asap persekitaran kita dengan bau dia kan? Dengan asap tebal, betul kan? Betul. Jadi ada kemungkinan boleh menyebabkan pembakaran yang lebih besar. Bahaya tu, Akmal. Betul kan? Okey, jadi apakah tindakan anda berhadapan dengan jiran yang negatif yang suka membuat pembakaran terbuka ni? Okey, siapa nak bantu saya untuk jawab? Kalau saya jawab, lain pula jawapan dia nanti. Kita minta siapa yang nak jawab tu? Boleh angkat tangan? Tak ada. Kalau tak ada, ataupun saya mungkin, akan terangkan Akmal ataupun Akmal nak terangkan. Cikgu terangkan. Okey, jadi saya terangkanlah. Ini adalah satu sikap yang mementingkan diri sendiri ya. Membakar sampah secara terbuka itu adalah satu sifat yang tak sepatutnya ada. Kita pentingkan diri sendiri. Betul. Okey, sebab apa? Bila seperti saya terangkan tadilah, bila berlaku ni apa yang kita sebagai jiran yang kita boleh buat? Buat aduan macam saya buat tadi, Akmal. Terus jumpa Tok Ketua. Kan? Jadi bila kita ada di kawasan taman, perumahan, kita bolehlah jumpa Ketua Jawatankuasa. Ketua Jawatankuasa untuk maklumkan aduan tersebut. Dan ini adalah untuk memberi kesedaran sebenarnya. Okey, memberi kesedaran kepada jiran supaya tidak mengulangi perbuatan ini. Betul. Okey, ini contoh yang kedua. Okey. Ini contoh yang adalah CP-CP yang berlaku pada saya tadi. Saya telah buruk sangka pada jiran saya tadi kan. Siapa tu, cikgu? Yang doktor tadi itulah. Ya. Kan. Jadi bila dah buruk sangka tadi, saya mula rasionalkan balik dengan mewujudkan hubungan yang lebih baik dengan jiran saya tadi. Macam tadi menghantar makanan dan saya pula memberi buah tangan bila saya balik kampung kan. Jadi apa tindakan yang saya buat? Inilah tindakannya ialah bila buruk sangka ni kita menjemput jiran tadi. Kita nak mewujudkan hubungan yang baik tadi kan. Kita dah tahu dia negatif, kita dah melihat sikap tu. Jadi alangkah yang terbaik adalah menjemput jiran untuk menjayakan majlis kerajaan. Contoh kalau saya membuat majlis kenduri ataupun hari jadi. Hari jadi. Ya betul tu, Akmal. Okey, jadi dia mudah mendapat bila kita macam tadilah, bila kita susah, kita sakit, kita dapat bantuan. Dia give and take lah macam tu, lebih kurang kan. Betul. Kita memberi,
dia merasa, betul lah. Orang beri, saya merasa. Betul tu cikgu. Okey. Okey. Okay, jadi kita pergi kepada bagaimana cara merapatkan hubungan dengan jiran. Tadi kita dah tahu ciri-ciri. Betul. Jadi dengan ni sekarang ni kita nak tahu pula bagaimana cara dia yang sebetulnya. Okey, yang pertama sambutan perayaan. Wah. Okey, saya memang suka untuk sambutan perayaan ni. Betul, cikgu. Sebab dia sangat meriah. Semua orang suka, cikgu. Ya, sebab bila budaya, adat budaya ni yang saya berbeza. suka belajar. Ya. Saya suka dengan makanan yang berbeza. Betul, betul cikgu. Jadi ini adalah bila ada sambutan perayaan, kita sebagai bangsa lain, kita boleh pergi ke rumah terbuka. Ataupun kita yang membuat rumah terbuka, kita boleh menjemput, jiran-jiran kita. Okey, betul kan? Yep. Kemudian kita boleh menyediakan makanan yang sesuai. Okey, saya nak tanya Cik Yiling. Okey. Cik Yiling sambut Tahun Baru Cina, betul? Okey. Jadi, apakah tindakan Cik Yiling ataupun keluarga Cik Yiling dalam semasa sambutan perayaan? Adakah Cik Yiling akan menjemput bangsa lain datang ke rumah? Silakan. Macam jemput macam kaum orang yang Melayu atau orang yang beragama India dan datang ke rumah saya dan mengkongsikan macam makanan tradisional Chinese. Nanti jangan lupa jemput saya tau. Okey dengan cikgu. Okey, Yiling, Cik Yiling, makanan apa yang sesuai untuk bangsa Melayu ataupun bangsa India yang jiran yang jemput tu? Apa makanan yang sesuai? Makanan yang sesuai contohnya buah orange ataupun kuih jam tart. jam tart yang pineapple tu. Okey. Jadi untuk bangsa India Cik Yiling, kita tak boleh menyediakan makanan daging. Yang ini sudah maklumlah. Dan manakala untuk bangsa Melayu, bila kita menjemput bangsa Melayu, kita perlu menyediakan makanan yang halal lah. Jadi tidak boleh menyediakan minum beralkohol. Okey? Betul kan? Kalau saya datang rumah Yiling ni, cikgu mesti akan sediakan char kway teow. Sedapnya. Okey, kita terus kepada sukan nikah. Okey. Okey, ini salah satu aktiviti yang menarik untuk kita adakan di kawasan perumahan ataupun di kampung-kampung dengan jatuh kuasa dengan jiran-jiran, betul? Jiran sebelah. Ya. Waktu ni lah Akmal, kita dapat mengeratkan hubungan. Macam dengan mana? jiran-jiran. Ya, sebab kita dapat bercerita, kita berkenal lebih rapat lagi. Kita tahu latar sosial mereka, betul? Ya, saya ingat lagi cikgu. Waktu dulu saya kecil-kecil, cikgu, saya petang-petang akan bermain badminton dengan jiran sebelah rumah saya, cikgu. Ya, jiran tu Cina. Melayu. Sebelah tu dia Cina, cikgu. Ya. Memang kita main badminton kiri kanan, cikgu, macam tu. Ini pun salah satu juga ya, aktiviti melibatkan kaum lain dalam sukan. Okey, Perjit, ada tak Perjit nak berkongsi jika sukan nikah dijalankan, adakah Perjit akan menyertai? Silakan Perjit. Ya, saya akan menyertai sebab selalunya dalam sukan nikah dia orang akan ada permainan tradisional. Betul. Macam kalau kaum Melayu dia orang ada congkak, kaum Cina dia orang ada mahjong. Dengan macam kaum saya, kaum Sing, kita orang ada permainan seperti kriket atau kabadi. So bila kita dapat mainan tradisional tu, kita dapat saling mengenali latar belakang jiran. Yes, Perjit, kalau saya nak tanya sikit boleh tak, apa awak punya favourite sukan tradisional? Congkak ke? Gasing ke? Kalau saya tak reti nak main, tapi saya suka kriket. Saya selalu tengok World Cup semua. Best lah Perjit. Okey. Okey, thank you PJ. Terima kasih. Alright. Satu bila ada sukan nikah kita boleh sertai. Itu yang kita amat menggalakkan lah. Okey. Jadi apa sahaja aktiviti ataupun perbuatan yang kita lakukan itu adalah menunjukkan sikap kita lah. Betul tu. Katakan. Yes. Betul juga Akmal. Baik cikgu. Cikgu, apa kata kita pergi main kriket sekejap, nak tak cikgu? Boleh. Cantik cikgu. Baik, saya dengan Cikgu G akan pergi main kriket kejap. Anda jangan ke mana. Selepas ini kita akan kembali dalam slot menengah rendah. Cikgu, jom cikgu. Jom, sekat sehari.